Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 26 November. Saya Larendra Fiona berterbaikan. Dan juga saya Ivanto. Kita lihat paparan utama malam ini. Murid sekolah diwajibkan jalani ujian saringan secara mingguan. Barisan Exco Kerajaan Negeri Melaka angkat sumpah. Bermula Isnin, murid sekolah rendah diwajibkan jalani ujian saringan COVID-19 secara mingguan. Langkah itu dilaksana bagi mengelak wujudnya kluster pendidikan. Mingguan. Sekurang-kurangnya kepada 10% sampel daripada pelajar-pelajar sekolah yang ada di sekolah tersebut. Dan mereka buat ujian secara bergilir pada sampel yang berbeza-beza setiap minggu. 10% sampling test. Dan berkuat kuasa esok pula, pengembara Malaysia yang mahu melawat Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe tidak dibenar meneruskan perjalanan mereka susulan penularan varian baharu. Sekatan sementara turut dilaksana kepada semua pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke negara terlibat. Warga negara Malaysia dan pemegang pas penduduk tetap yang pulang ke Malaysia dari negara-negara tersebut dibenarkan masuk ke Malaysia, namun dikehendaki menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin tanpa mengira status vaksinasi serta tidak dibenarkan menjalani kuarantin di rumah. 8 permohonan diluluskan di bawah skim pelindungan pampasan kepada penerima vaksin COVID-19 yang mendapat kesan sampingan serius. Menurut Khairi, permohonan yang diluluskan tidak membabitkan kes kematian dan setakat ini 93 permohonan sedang dipertimbang Jawatankuasa Penilaian Kementerian Kesihatan. Dalam proses pembayaran oleh pihak agensi pengurusan bencana negara NADMA melibatkan jumlah RM132,500. Tidak ada kes kematian. Hanya ada kes yang perlu dirawat di hospital. 8 kes, saya nak sebut konteks, 8 kes daripada 52.5 juta dos administered to date. Ya, 52.5 million doses of vaccine administered, 8 cases where we have agreed to pay out. Sebanyak 78 permohonan lagi dalam penilaian. Daripada jumlah ini, 56 permohonan dalam penilaian Jawatankuasa Pharmacovigilance, manakala 22 permohonan dalam penilaian Jawatankuasa Teknikal. 7 lagi permohonan telah ditolak. Berkuat kuasa serta-merta penjaga dan pelawat dibenar melawat pesakit di semua kemudahan kesihatan Kementerian Kesihatan. Kelonggaran bagaimanapun tertakluk kepada beberapa kategori pesakit. Khairi berkata kemudahan itu dilaksana selepas mengambil kira rintihan rakyat mengenai dasar lawatan bagi penjaga dan pelawat di hospital. Antara permintaan paling tinggi diterima melibatkan pesakit yang menghidap penyakit kritikal dan memerlukan penjagaan, pesakit tenat, kurang upaya, warga emas, individu yang memerlukan bantuan komunikasi, pesakit kanak-kanak dan ibu dalam proses bersalin.
Kita beralih ke perkembangan lain. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali mengumumkan barisan ahli Majlis Musyarat Kerajaan Negeri yang menyaksikan kombinasi muka lama dan baharu termasuk pertukaran portfolio. Menurut senarai yang diperkenan yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam, Datuk Seri Sulaiman dilantik memegang portfolio perancang ekonomi, kewangan, pembangunan tanah, agensi berkaitan kerajaan GLC dan hal ehwal agama. Datuk Muhammad Jalani Khamis kekal memegang portfolio pelancongan, warisan dan kebudayaan. Manakala Datuk Rahmat Mariman yang sebelum ini Esko Kesihatan dan Anti Dadah dilantik sebagai Esko Kerja Raya, Pengangkutan, Kemudahan Awam, Infrastruktur dan Pengurusan Banjir. Sementara itu, 8 muka baru dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri termasuk Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang sebelum ini merupakan Speaker DUN Melaka yang dilantik sebagai Esko Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan. Kerajaan negeri kali ini mengenangi gabungan wakil-wakil dari Parti UMNO, MCA dan juga MIC bagi membentuk sebuah kerajaan negeri yang sudah pasti melambangkan perpaduan dan kerjasama antara semua kaum yang terdapat di dalam negeri Melaka. Majlis Angkat Sumpah Esko Melaka berlangsung petang tadi di Seri Negeri. 262 juta ringgit diperuntukkan sebagai respon awal bagi membantu peladang yang terjejas susulan kenaikan harga baja dan racun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah berkenaan, 62 juta ringgit disalur menerusi Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Jelasnya, ia sebagai tambahan ke atas peruntukan subsidi serta insentif padi di bawah bajet 2022 yang keseluruhannya berjumlah 1.5 bilion ringgit. Jadi saya malam ini sebagai respon awal. Ya, sebagai respon awal. Bagi membantu para pesawah yang terjejas. Jadi kerajaan sebelum ini telah pun memberikan insentif untuk racun iaitu sebanyak RM200 per musim per hektar. Untuk mengurangkan bebanan kepada pesawah ini, maka untuk racun kerajaan bersetuju untuk menyediakan peruntukan tambahan sebanyak 62 juta ringgit. 200 juta ringgit pula disediakan dalam bentuk pembiayaan agro makanan pada kadar faedah 0% selain moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan di bawah tekun dan agrobank untuk pengusaha terkesan. Perdana Menteri berucap ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan AGM Nafas di Ibu Negara. Kebenaran untuk merapatkan saf solat jemaah di masjid dan surau di wilayah persekutuan mungkin dilaksanakan dalam masa terdekat. Ketetapan itu bagaimanapun tertakluk kepada tren jangkitan COVID-19. Perbincangan itu sentiasa berjalan daripada dulu sampai sekarang dan baru-baru ini pun dalam mesyuarat terakhir pos kabinet kita juga menyentuh tentang perkara ini. Dan insya-Allah akan ada penelitian yang baru berdasarkan kepada kondisi semasa jangkitan COVID. Kalau situasi sekarang ini jumlah jangkitan COVID itu dengan tren menurun, barangkali ia tak mustahil untuk kita laksanakan dalam masa terdekat. Sebaliknya, jika kadar jangkitan semakin meningkat, penilaian lain akan dibuat pihaknya bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Datuk Ahmad Mazuk ditemui selepas menyampaikan sumbangan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia kepada 250 penduduk Ampang yang terjejas banjir. Baru-baru ini Johor mengumumkan sudah sedia membenarkan jemaah merapatkan saf ketika solat jemaah seawal Januari.
Pandemik COVID-19 yang berlarutan hampir 2 tahun di negara ini menyebabkan ramai individu terkesan. Susulan itu juga berlakunya pertambahan jumlah golongan asnaf. Bagi menangani masalah tersebut, Zakat Pulau Pinang ZPP melancarkan Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang bertujuan menyemarak kesedaran berzakat sekaligus mencapai sasaran RM136 juta kutipan zakat. Laporan wartawan Zatul Ikmah Muhammad Noor. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali berkata, penganjuran ini bukan sekadar program tahunan ZPP, namun ia banyak mempengaruhi prestasi jumlah kutipan zakat, terutamanya pada penghujung bulan Disember. Ya, sudah pasti. Target kita tahun ini 136 juta dan kita telah mencapai lebih kurang 72% setakat bulan 10. Jadi dengan 2 bulan terakhir ni, kalau ikut trend tahun-tahun yang lepas, untuk 2 bulan terakhir ni kita capai lebih pada 30%. So kita hanya perlukan 28% sahaja untuk capai target. Jelasnya penganjuran pada tahun ketiga ini agak berbeza dengan kebanyakan program dijalankan secara dalam talian. Bagaimanapun pihaknya masih mengambil kira sasaran peserta bagi setiap program sebelum menetapkan medium dan platform penganjurannya. Dengan bermatlamatkan menyemarakkan kesedaran, keterlibatan ataupun orang teringatlah kan keperluan tanggungjawab untuk menunaikan zakat kan. Jadi tahun ini Zakat Pulau Pinang telah pun menyenaraikan beberapa aktiviti lah untuk tujuan tu. Menerusinya 20 program yang akan memberi impak kepada asnaf sedang dan dijalankan ZPP sehingga hujung tahun ini. Antaranya projek ladang nenas asnaf, kursus pemasaran produk penerima bantuan Equinas, bengkel masakan asnaf, kerjasama GrabCar, pembukaan kaunter zakat di Karnival Maya Usahawan Bumiputra dan bantuan one-off kepada beberapa institusi pendidikan di negeri ini. Menerusi bulan-bulan zakat negeri Pulau Pinang pada tahun ini, sebanyak 20 program dianjur ZPP bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pembayar zakat di negeri ini untuk melunaskan tanggungjawab mereka. Diharap dengan pelaksanaan program seperti ini, sasaran sebanyak RM136 juta dapat dicapai ZPP sekaligus menjamin kesejahteraan golongan asnaf di negeri Pulau Pinang. Zatul Ikmah Muhammad Noor, Berita RTM. Jawatankuasa Kerja JKK bagi memperkasa program pembangunan tahfiz kemahiran latihan vokasional dan pendidikan teknikal TVET di tubuh Kementerian Sumber Manusia. Menurut Timbalan Menterinya Dato' Awang Hashim, program di bawah Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan MPKK itu turut bertujuan membantu pelajar tahfiz menjana pendapatan sendiri. Penubuhan JKK ini akan mempergiatkan lagi pelaksanaan pensijilan kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan di kalangan pelajar-pelajar tahfiz, seterusnya meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam sektor pekerjaan, termasuk dalam pasaran pekerjaan dalam pelbagai sektor. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan World Skills Malaysia di Bangi, Selangor. Kuala Lumpur secara dasarnya tidak setuju dengan cadangan Dhaka yang mahu jumlah agensi tempatan yang menguruskan pengambilan pekerja asing dari Bangladesh ditambah. Ini kerana keadaan itu dikhawatiri menyebabkan Malaysia muncul sebagai lokasi lambakan pekerja asing. Walaupun saya telah bersetuju ke lebih daripada 10 sebab sebelum ni ada 10, saya nak luaskan, tetapi keadaan itu perlu harus dikawal dengan satu angka yang munasbah dan akhirnya kedua-dua kerajaan telah bersetuju dari segi dasar dan keputusan muktamad akan dibuat apabila kita bawa perkara ini ke peringkat kabinet dalam masa 2 minggu.
kerajaan Bangladesh melalui draft akhir memorandumnya meminta supaya jumlah agensi terbabit diperluas kepada 2,000 syarikat berbanding 10 agensi ketika ini. Pusat senti untuk jet perniagaan pertama di negara ini diwujudkan. Paparannya seketika nanti. Pusat senti bersepadu untuk jet perniagaan pertama negara ini bakal beroperasi pada suku akhir tahun 2023. Dengan keluasan lebih 140,000 kaki persegi itu, fasiliti di lapangan terbang Subang itu boleh menempatkan sehingga 45 buah pesawat sebulan. Pusat senti itu ditubuh hasil kerjasama Malaysia Airports Holding Berhad MAHB dengan anak syarikat Dassault Aviation ExecuJet MRO Services. Projek pelaburan lebih 100 juta ringgit itu menjadi bukti kukuh keyakinan pemain industri penerbangan global terhadap potensi Malaysia sebagai hub aero angkasa dan penerbangan. Dengan adanya sebuah syarikat yang gegasi seperti ExecuJet yang adalah salah satu daripada unit Dassault Aviation berada dan bertapak di Subang ini, dan juga pembangunan yang akan diadakan, perkembangan yang lagi besar lagi pembangunan perniagaan di sini, impak positif nyata akan dirasai bukan saja oleh Malaysia Airport tetapi sebagai Malaysia, sebuah negara, untuk membangunkan Malaysia ini lebih lagi sebagai satu hub aerospace bukan saja di rantau ini tetapi juga di dunia. Lapangan terbang Subang menjadi perintis kepada penyelenggaraan, pembaikan dan operasi MRO untuk aero angkasa dan penerbangan sejak tahun 2005. Tempoh penukaran status akaun kanak-kanak tabung haji TH kepada akaun dewasa yang sepatutnya berakhir 1 Disember ini dilanjutkan sehingga 1 Mei tahun depan. Kenyataan Pengurus Besar Digitalisasi Perniagaan yang menanggung tugas pengarah eksekutif operasi TH, Muhammad Amin Abdul Wahab berkata pelanjutan tempoh memberi peluang kepada pendeposit berusia 18 tahun dan ke atas dan penjaga melakukan proses penukaran di cawangan-cawangan TH berdekatan. TH akan melaksanakan proses pembekuan transaksi pengeluaran sekiranya pendeposit gagal menukar status akaun pada 1 Mei depan, dan penukaran akaun kanak-kanak ke akaun dewasa perlu dilaksana seperti termaktub dalam terma dan syarat pembukaan akaun TH, iaitu penjaga hanya boleh mentadbir akaun kanak-kanak berusia di bawah 18 tahun sahaja. Pendeposit perlu memastikan akaun TH kekal berstatus aktif untuk terus menikmati manfaat menyimpan di institusi itu, termasuk simpanan dijamin kerajaan, memberi agihan keuntungan, pengecualian cukai pendapatan selain boleh menyertai pelbagai kempen anjuran TH. Sain Darby Property Berhad Sain Darby Property kini lebih optimistik terhadap prospek sektor hartanah. Dari awal tahun ini disokong jangkaan kukuh jualan melebihi 2.4 bilion ringgit, dan pengarah urusan kumpulan Dato' Azmi Marikan berkata setakat ini syarikat itu telah mencapai 1.9 bilion ringgit atau 80% daripada sasaran jualan tahun keuangan 2021. Which shows you we are quite healthy. Cash balance is healthy, gearing is low, as well as the segment revenue gives you an idea that property development is still the biggest component of our business. By location, largely we're in. Beliau memaklumkan perkara ini dalam taklimat media secara maya mengenai keputusan keuangan berakhir 30 September bagi suku ketiga Sain Darby Property.
Beliau turut memberitahu syarikat juga memiliki stok siap tidak terjual yang sangat rendah iaitu sekitar 400 juta ringgit. Keadaan itu masih terkawal. Mengulas lanjut mengenai jualan, beliau berkata syarikat mampu memperoleh jualan memuaskan kerana mempunyai produk yang betul dan harga sesuai dengan permintaan serta penawaran yang sasaran yang betul walaupun situasi kewangan rakyat terjejas dalam tempoh pandemik ini. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi menyarankan lebih ramai usahawan dan belia Bumiputera melibatkan diri dalam industri perkayuan negara. Timbalan Menteri Datuk William Wong berkata walaupun negara mempunyai lebih kurang 1,900 pengusaha industri perkayuan setakat ini, namun daripada angka tersebut, pengusaha Bumiputera hanya sekitar 400 individu dan beroperasi secara kecil-kecilan. Mereka harus menukar cara pemikiran di mana mereka memandang kerja-kerja pengukiran, pembuatan perabot ini kerja yang kotor dan kerja yang tidak glamour. Tapi yang penting mereka boleh mendapat sumber pendapatan yang konsisten. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu Wisdek di Banting, Selangor. Wisdek dilengkapi kemudahan bertaraf pusat kecemerlangan COE bagi memberi latihan dalam bidang perkayuan dan pembuatan perabot. Sehingga kini pusat itu berjaya melatih lebih 12,000 peserta industri. Besok kembali. Kementerian Luar memantau rapat perkembangan terkini di Kepulauan Solomon susulan tunjuk perasaan yang berlaku di Bandar Honiara. Menurut kenyataan kementerian, seramai 1,181 warga Malaysia di negara berkenaan dilaporkan selamat. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Port Moresby, Papua New Guinea sentiasa berhubung rapat dengan rakyat Malaysia di Kepulauan Solomon melalui Konsulat Kehormat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Port Moresby atau kementerian. Menurut laporan media, protes anti kerajaan menuntut Perdana Menteri Malaysia Sogavarin letak jawatan itu sudah berlarutan sejak Rabu menyebabkan banyak insiden kebakaran berlaku di bandar raya tersebut. Siaran berita perdana di TV1 sampai di sini bagi memberi laluan kepada perlawanan bola sepak separuh akhir kedua Piala Malaysia 2021 antara JDT menentang Terengganu FC. Baik, teruskan menonton berita perdana di saluran berita RTM My Preview 1, 2, 3. Besok kembali. Kementerian Luar memantau rapat perkembangan terkini di Kepulauan Solomon susulan tunjuk perasaan yang berlaku di Bandar Honiara. Menurut kenyataan kementerian, seramai 1,181 warga Malaysia di negara berkenaan dilaporkan selamat. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Port Moresby, Papua New Guinea sentiasa berhubung rapat dengan rakyat Malaysia di Kepulauan Solomon melalui Konsulat Kehormat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan boleh menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Port Moresby atau kementerian. Menurut laporan media, protes anti kerajaan menuntut Perdana Menteri Malaysia Sogavarin letak jawatan itu sudah berlarutan sejak Rabu menyebabkan banyak insiden kebakaran berlaku di bandar raya tersebut. Siaran berita perdana di TV1 sampai di sini bagi memberi laluan kepada perlawanan bola sepak separuh akhir kedua Piala Malaysia 2021 antara JDT menentang Terengganu FC. Baik, teruskan menonton berita perdana di saluran berita RTM My Preview 1, 2, 3.
Jika wakil negara tumbang, mampukah Rangnick selamatkan United? Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Syahrul Islam. Dalam edisi sukan malam ini kita mulakan dengan badminton terbuka Indonesia. Kejohanan kedua yang berlangsung di Bali kali ini menyaksikan kesemua 4 wakil negara gagal mara ke separuh akhir selepas kecundang di tangan lawan masing-masing. Pencapaian ini dilihat amat merosot berbanding dengan kebolehan Indonesia Masters yang menyaksikan 2 wakil negara layak ke separuh akhir. Misi balas dendam kekalahan di Indonesia Masters nampaknya tidak berjaya direalisasikan bergu lelaki negara Ong Yusin Teo Yi apabila sekali lagi tumpas kepada gandingan nombor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Fernaldi Gideon 14-21, 21-14, 21-19. Walaupun pasangan ranking ke-12 dunia itu memulakan saingan dengan baik, mereka mula kehilangan rentak apabila Kevin Marcus tampil lebih agresif pada 2 set berikutnya. I think we gave our best. Yeah, we gave them a good fight. You can see maybe we did it better than last meeting. Last week. Yeah. So we will do we'll work hard again and prepare for next week. Yeah. Sementara bergu campuran pula, Chan Peng Sun, Goh Liu Ying turut mengakhiri cabaran di skor akhir. Pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu menang selesa 21-15 di set pertama ke atas pasangan Korea Ko Sang-hyun, Yong Hai-won. Namun kesilapan yang mereka lakukan di atas gelanggang pada set kedua dan ketiga memusnahkan impian untuk merangkul gelaran pertama dalam tempoh 2 tahun. Okay lah, actually I think kita dua-dua pasangan pun main yang excellent games lah. Tapi yang kita buat yang tak cukup bagus sebab yang last dia orang ada tukar tactical sikit dan kita sudah masuk dia orang punya rhythm. Yang paling penting saya rasa sekarang recovery yang bagus. Lepas tu buat preparation for the World Tour. Dalam satu lagi aksi bergu campuran negara, pasangan Tan Kian Men, Lai Pijing turut terkandas apabila ditumpaskan pasangan Thailand Dechapol Puavara Nukroh Sapsiri Terat Tanachai 21-20, 21-11. Meskipun sekali lagi gagal pada kejohanan kedua di Bali, ketiga-tiga pasangan negara ini bagaimanapun sudah mengesahkan slot ke saringan jelajah dunia akhir BWF selepas menduduki tangga ke-8 teratas carta jelajah dunia. Mereka mempunyai satu lagi peluang untuk membuktikan kemampuan mereka sebelum turun bersaing di kejohanan lebih besar, iaitu kejuaraan dunia Sepanyol 2021. Menjelang aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia malam ini, rekod kebal tanpa bolos dalam 4 perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim menjadi azimat Puat Johor Darul Takzim apabila turun melayan Terengganu FC TFC malam ini. Namun kelebihan dilihat memihak kepada juara bertahan itu selepas pertemuan pertama di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin 3 hari lalu berakhir dengan keputusan seri 1-1. Begitupun, JDT masih perlu berhati-hati dengan ancaman TFC yang berjaya menewaskan mereka 1-0 ketika saingan Liga Super. Justru ketua jurulatihnya Benjamin Mora mahu skuad Harimau Selatan mendapatkan gol awal bagi memberi tekanan kepada skuad penyu. Bagaimanapun, Mora sedar ia bukan tugas mudah kerana skuad bimbingan Afuzizdin mempamerkan prestasi baik dalam kempen Piala Malaysia termasuk mengekalkan rekod tanpa kalah mereka dalam 9 perlawanan. Pengendali kelahiran Meksiko itu juga mengingatkan anak buahnya agar tidak melakukan kesilapan mudah kerana ia mampu bau padah. Tambahnya, JDT juga perlu mengawal ketat aksi lincah Jordan Mintah, Faisal Halim dan Faiz Nasir yang dilihat mampu menyukarkan mereka. Sementara itu, Kerajaan Terengganu akan memberi insentif khas buat skuad penyu sekiranya berjaya mara ke pentas final, seterusnya menjulang trofi Piala Malaysia musim ini.
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, meskipun Terengganu FC TFC bakal berdepan bisi sukar menentang Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ismail Johor Bahru malam ini, namun beliau yakin dan percaya halangan itu dapat diatasi dengan semangat juang dan disiplin tinggi setiap pemain. Jelasnya kerajaan negeri telah pun menyediakan bonus dalam setiap kemenangan buat pemain. Namun jika mereka berjaya melangkah ke final dan menjulang trofi berprestij itu, imbuhan tambahan sudah pasti akan diperuntukkan sebagai penghargaan kepada mereka. Bagaimanapun berbekalkan keputusan seri 1-1 dengan JDT pada aksi pertama di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Isnin lepas, laluan TFC ke final dilihat agak sukar kerana kelebihan jaringan di tempat lawan memihak kepada skuad Harimau Selatan. Kali terakhir Terengganu membawa pulang trofi Piala Malaysia adalah pada 2001, manakala percubaan mereka pada 2011 pula berakhir dengan kekalahan 2-1 di tangan Negeri Sembilan. Dalam hari itu, penonton yang akan hadir menyaksikan final Piala Malaysia 2021 30 November ini masih tidak dibenarkan untuk makan dan minum di dalam stadium. Perkara itu ditegaskan Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam satu kenyataan di laman sosial mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stuart Lamalinggam, perkara itu telah dimaklumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS semalam. Pihaknya terpaksa akur selepas permohonan mereka ditolak Majlis Keselamatan Negara MKN. Bagaimanapun, MFL dan Perbadanan Stadium Malaysia PSM merancang untuk menyediakan tapak penjaja di luar stadium untuk membolehkan penonton dapat makan dan minum sebelum masuk ke stadium. Selain itu, jumlah kehadiran penonton di venue perlawanan final di Stadium Nasional Bukit Jalil juga kekal, iaitu 50% kapasiti tempat duduk atau 20,000 orang. Tambah Stuart, sebarang perubahan akan diberitahu dari semasa ke semasa. Perkembangan Piala AFF Suzuki 2020 bulan depan. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho mahu pemain yang dipanggil ke dalam skuadnya memberi fokus penuhnya dalam sesi latihan. Setakat ini hanya 11 daripada 28 pemain yang disenaraikan Cheng Ho melaporkan diri dalam kem latihan pusat yang diadakan di Kelana Jaya. Menurut Cheng Ho, biarpun beberapa lagi pemain masih belum melaporkan diri kerana sedang menghadapi kempen Piala Malaysia bersama pasukan masing-masing, beliau bagaimanapun mahu pemain yang lain tidak terlalu leka dengan menjalani latihan sambil lewa. Ujarnya fokus barisan kejurulatihan Harimau Melaya ketika ini ialah mengekalkan tahap kecergasan pemain serta menajamkan lagi aspek teknikal mereka. Ya, untuk kumpulan kecil ni, untuk minggu pertama ni ialah kita nak kekalkan tahap kecergasan mereka dan juga ada sembilangan pemain juga dalam keadaan kelebihan. Itu sebablah kita kena adjust cara latihan kita dan juga kita kumpulan utama adalah kekalkan tahap kecergasan mereka dan juga nak meningkatkan lagi tahap teknikal setiap individu permainan. Piala AFF Suzuki 2020 dijadual berlangsung dari 5 Disember hingga 1 Januari dengan Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama penyandang juara Vietnam, Indonesia, Kemboja dan Laos. Skuad hoki remaja negara akan turun berdepan Belgium pada aksi kedua Piala Dunia Remaja di Bhubaneswar, India malam ini dengan misi memburu kemenangan kedua sekaligus mencerahkan peluang mara ke suku akhir. Pengurus pasukan I, Vignes Warren berkata, setiap pemainnya kini memberi fokus sepenuhnya kepada aksi dengan naik juara edisi 2016 itu yang dijangka berlangsung dengan penuh sengit dan mencabar. Jelas Vignes Warren, kemenangan 2-1 ke atas Chile pada aksi pertama Rabu lalu sememangnya amat penting untuk memberi suntikan semangat serta keyakinan kepada pemain muda negara. Namun kendalian Wallace Tan itu diingatkan agar tidak dibuai mimpi indah tersebut. Sebaliknya, perlu cuba memastikan kemenangan kedua tidak terlepas daripada genggaman. Fokus beralih daripada perlawanan Chile dan sekarang sudah beralih kepada pasukan Belgium.
dan sudah tentu esok kita akan bersedia lagi lah dari segi planning untuk permainan menentang Belgium. Jadi sports recovery dan sebagainya itu adalah antara proses yang kita lakukan untuk persediaan peranan untuk menentang pasukan Belgium nanti. Sebelum ini, Belgium mempamerkan aksi garang apabila menewaskan Afrika Selatan 5-1 dalam aksi pertama kumpulan A. Separuh akhir skuash terbuka Malaysia, pemain muda negara Aifa Azman sekali lagi mencipta kejutan dengan menumbangkan pemain pilihan kelima kejohanan Daniel Litorno dari Kanada. Aifa cemerlang mengatasi Litorno 11-4, 11-7, 5-11, 11-3 dalam tempoh 32 minit untuk mara ke final. Menghuni ranking ke-69 dunia tidak dijadikan alasan buat Aifa untuk menghormati lawannya yang berada di kedudukan ke-19 dunia. Pemain berusia 19 tahun itu tenang membaca setiap pukulan lawannya untuk menguasai dua set pertama 11-4 dan 11-7. Litorno bagaimanapun berjaya bangkit memenangi set ketiga dengan keputusan 11-5 sebelum Aifa menutup kebangkitan itu pada set berikutnya dengan kemenangan mudah 11-3. Aifa bakal berdepan laluan sukar menentang pemain ranking ke-8 dunia yang juga pilihan utama kejohanan Salma Hani dari Mesir esok. Saudara, paparan sukan berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Kita kembali bersama rakan penyampai Ivan dan juga Fiona. Silakan. Sistem perparitan dan longkang yang bermasalah antara punca kekerapan banjir di Kampung Sungai Jai, Manting. Dalam masa sama, projek pembangunan di kawasan sekitar turut menyumbang kepada punca banjir. Menurut pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Sungai Jai, Zulkifli Abdullah berkata pihaknya bagaimanapun telah membuat aduan kepada Jabatan Saliran dan Pengairan Negeri Sembilan berhubung perkara tersebut. Telah buat laporan terus ke Jabatan Parit dan Saliran Seremban bercampur dengan Cik Helmi, dan dia akan segeralah dia akan datang ke kampung saya itu untuk buat pemeriksaan dan seterusnya, nak buat perbaikan lah. Dan laporan-laporan semua tu semua saya sudah salurkan ke pihak yang berkenaan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan bantuan banjir oleh Ahli Parlimen Seremban Lok Siu Fok kepada 27 keluarga terjejas dalam kejadian banjir 23 November lalu di Mantin Nilai. Sebagai persediaan menghadapi banjir, 41 pemborong utama dan 53 peruncit terpilih di setiap daerah dilantik Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Kelantan. Pengarah Adnan Abdul Rahman menjelaskan keperluan itu bagi memastikan keberadaan bekalan barang kawalan dan keperluan asas mencukupi, mudah diperoleh dan dijual dengan harga yang ditetapkan serta berpatutan. Pelaksanaan menerusi pelan kontingensi banjir itu akan dijalankan melalui 3 fasa persediaan, iaitu sebelum, semasa dan tempoh pemulihan selepas fenomena bencana alam banjir di negeri itu. Melantik beberapa peruncit dan juga pemborong terpilih bagi mengadakan stok bekalan, di mana mereka ni dibenarkan untuk menyimpan stok 30% melebihi permit yang diberikan. Jadi di Kelantan ni kita telah melantik sebanyak 53
peruncit dan juga 41 pemborong yang mana kita berikan kebenaran untuk memegang stok melebihi permit yang dibenarkan sebanyak 30%. KPDN HEP Kelantan juga telah mengadakan sesi libat urus dengan pengeluar, pemborong, pengimport, persatuan dan agensi kerajaan terlibat. Pihaknya juga mengaktifkan bilik gerakan Enforcement Command Center termasuk seluruh cawangan pentadbiran KPDN HEP Kelantan, masing-masing di Pasir Mas, Kuala Krai, Tanah Merah dan Gua Musang untuk menerima sebarang aduan berkaitan. Kerja-kerja menaik taraf projek rangkaian paip pembentungan yang mengganggu pengguna jalan raya di Ipoh, Perak dijadual siap menjelang Jun 2023. Bagaimanapun, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengharapkan kontraktor terlibat menyiapkan projek dalam tempoh setahun. Jelas beliau, projek berkenaan kini dalam fasa akhir yang berpusat di bandaraya sekaligus menjadi penyebab utama kesesakan lalu lintas. 5, 4, 3, 2. Sebab sebelum ni dia buat di kawasan luar bandar dulu. Sekarang dia pergi. Jadi inilah yang kita kena terima lah. Cuma memang saya tak pastilah, kita memang minta dia orang segerakan semua tindakan. Saya kalau boleh saya nak minta dia awal setahun. Sampai 30 Jun 2022 tahun depan. Mana 7 bulan tapi masih lagi dalam perundingan. Media melaporkan pengguna jalan raya di Bandaraya Ipoh mengatakan kebimbangan mengenai kerja-kerja menaik taraf berkenaan yang menyebabkan kesesakan lalu lintas sejak tahun lepas. Seorang warga Bangladesh dan seorang wanita tempatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuala Lumpur dengan mengaku tidak bersalah atas tuduhan menipu. Kedua-dua mereka didakwa memperdaya seorang jurutera berhubung tawaran pakej ubah suai rumah. Osman Goni dan Yong Yin Yo didakwa menipu Chan Kyu berhubung tawaran pakej ubah suai rumah beserta perabot yang tidak wujud berjumlah RM14,200. Selain perkhidmatan mendapatkan penyewa rumah sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang yang dimasukkan ke akaun bank Yong. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah unit kondominium di Jalan Perhentian Sentul antara 27 Mei dan 12 November lepas mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Timbalan Pendakwa Raya Nur Hafiza Muhammad Fauzi menawarkan jaminan RM6,000 dengan seorang penjamin terhadap Yong yang diwakili Peguam Wayne Lim, manakala Osman yang tidak diwakili Peguam tidak ditawarkan jaminan kerana merupakan warga asing. Magistrate Nadia Othman membenarkan Yong diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 4 Januari tahun depan untuk sebutan semula kes. 3 individu direman 7 hari bagi membantu siasatan kes bunuh di Pasar Pagi berhampiran sebuah flat di Ipoh pagi semalam. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Siasatan ketiga-tiga suspek berusia antara 34 dan 60 tahun itu dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Perak Datuk Mior Fadril Altrash Wahid memaklumkan insiden terbabit dipercayai akibat tidak puas hati. Mangsa dikatakan telah mencuri pembesar suara milik salah seorang daripada suspek dan mengakibatkan pergelutan sehingga membawa kematian mangsa. Konsert Danamon New Life Experience yang tular di media sosial menghiburkan peminat Ariel Noah. Aksi penyanyi terkenal Indonesia itu yang meluncur laju ke bawah pentas dengan berkasut roda sambil menyanyikan lagu Topeng bersama peminat dirakam dalam sebuah video. Uniknya, penonton yang hadir diwajibkan berada dalam kenderaan masing-masing ketika penyanyi itu membuat persembahan dan aksi Ariel mendapat pujian penonton yang rata-rata kagum
kagum dengan semangat dan stamina-nya. Akaun TikTok Sebi Bolivar tular selepas aksi neneknya yang merupakan warga Perancis fasih berbahasa Melayu dengan logat Terengganu menarik perhatian. Christine telah menetap di Terengganu selama 45 tahun juga begitu selesa mengenakan baju kebaya dan berkain batik. Ternyata di bahagian komen, warganet terkejut dengan identiti sebenar Christine Rohani yang terkenal sebagai pembuat kapal Melayu bersama Allahyarham suaminya suatu ketika dahulu. Dan seorang pengguna TikTok Tok Mon 33 memuat naik video rakannya yang mengasingkan sedikit nasi ke bekas lain sebelum menikmati bekalannya. Dan individu tersebut kemudian beredar ke bahagian belakang bangunan untuk memberi nasi yang diasingkan kepada burung-burung. Warganet meninggalkan komen membina serta memberi semangat kepada pemilik TikTok itu untuk berfikiran positif. Dengan paparan itu, berita perdana edisi Jumaat 26 November 2021 berakhir di sini. Terus amal kawalan diri, lindung semua kerana kita, keluarga Malaysia. Sahih di berita RTM, salam sejahtera dan Assalamualaikum.